Sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. cara kawin dia, macam cara berperang dia. Dan Ada banyak noise kan daripada mana? tiga Dekat masjid ni. Boleh dengar ke? Apa yang akan berduit dengan Ana ni? Ada siapa yang boleh buka kamera wajib jawab. untuk respon? Tapi kalau Boleh dengar macam ni. Sekejap ni saya tengah nak change kepada apa? Kepada laptop. Jadi saya pakai phone device untuk buka kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia boleh dengar tapi ada sikit-sikit bunyi belakang tu lah. Ceramah tiba-tiba pula library hari ni tutup. Jadi ada dalam dewan solat ada noise. Tapi kalau noise tu betul-betul mengganggu kan, beritahu je. Ana akan cuba tukar lokasi lah, jalan tak buat. Okey baik. Tapi kalau okey, siapa nak jadi kerusi majlis ni? Tapi kalau tidak memaafkan, Cuba buka tengok ada banyak intern dan sebagainya. diislamkan pihaklah Cuba boleh bagi mukadimah. Siapa nak bagi mukadimah dulu tidak sebelum kita mula, sebelum kupas ke anak. Zahid tu. Okey baik. InsyaAllah saya mulakan majlis untuk petang ni. Jadi sebelum tu saya mengucapkan selamat datang semua dan juga Assalamualaikum kepada semua yang ada pada petang ini dan insyaAllah kepada jemputan kita iaitu Abang Syafiq atas kesudian untuk mengadakan sesi coaching dakwah pada petang ni. Jadi insyaAllah sebelum tu kita buka majlis kita pada petang ini dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Amin. Okey baik. Jadi insyaAllah petang ini seperti yang diketahui semua kita mengadakan sesi coaching dakwah bersama dengan Abang Syafiq yang mana Abang Syafiq ni bukan asing lagi lah dalam dunia dakwah ni dan telah berdakwah di banyak tempat. Ya Abang Syafiq. Jadi insyaAllah tanpa membuang masa saya menjemput Abang Syafiq untuk menyampaikan pengisian ataupun perkongsian yang boleh kita ambil pada petang ini insyaAllah. Jemput kepada Abang Syafiq. Silakan. Beliau dan juga menyampaikan al-Quran sendiri dan bagaimana al-Quran ini diwajibkan kepada Indonesia pada hari ini. Dalam ni semua Melayu ada orang putih ke? Ada orang Jepun ke? Tak ada kan? Masih semua Melayu lagi Abang Syafiq. Tak ada yang tukar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebab ni alhamdulillah untuk yang sebelum ni kita dah buat sesi ni dah beberapa kali. Dan sesi coaching ni asal-asalnya beberapa orang saja staff JDC. Jadi bila ada orang baru ni saya mungkin kena bilanglah benda-benda yang sebelum ni kita dah bincangkan. Kan? So ada benda-benda yang kita akan nak refresh balik dan sebabkan ni sesi online. Biasanya coaching dakwah ni bila kita coaching kita kena ada dua hala. Boleh ada seorang-seorang. Kebanyakan orang kat dalam ni semua student ke ada yang dah bekerja? Yang intern, semua student. Boleh saya tahu daripada mana majoriti student dan khusus apa? Untuk jimat masa kita pakai ruang chat Saya nak setiap orang taruh nama tak perlu. Nama ada nama dekat profile tu ada nama masing-masing. Tapi untuk saya nak nampak khusus apa dan khusus tahun berapa. Dua tu dan universiti mana lah, universiti mana. So boleh mula sekarang. Sila tuliskan dalam ruang chat. Sekarang belajar khusus apa dalam kuliah mana. Tahun keberapa dan juga universiti mana. Masing-masing jangan tolong type orang lain. So, siapa yang mendengar ni, saya assume lah siapa yang tak type tu dia tengah busy buat benda lain lah. Mungkin dia tangan dia tak boleh menaik. Tapi cuba type.
Dan yang kedua, sambil-sambil taib tu, saya juga berharap bagi siapa yang tak ada kesulitan yang tersangat untuk sama-sama buka video untuk saya tahu kewujudan anda. Buka video supaya saya boleh tengok muka dan kita engage. So, kalau boleh, kalau kita dah luangkan masa, kita cuba khususkanlah masa ni untuk betul-betul masuk ke dalam perbincangan. Berbicara tentang Quran itu sangat Oh, seronok. Nabil saya perasan dalam Abang Syafiq, terima kasih Abang Syafiq ya kerana sentiasa perhatian dengan kehendak JDC. Alhamdulillah, terima kasih. Saya Zulkarnain. oh, Dengar ke kan suara? ada. Ada, saya dengar. Oh, dengar. Saya masuk kejap je sebab saya nak ada program lain, saya nak tengok mereka join tak je. Okay, Abang Syafiq tolong Okey, Tidak anak-anak kita ni. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita sosial sekarang. Dekat-dekat nak raya ni, alamak raya pula datang lagi kan. Kita sibuk dengan alamak ni. Kita mesti duduk Sarap. Perasan tak? Kita kena tengok pengurusan bekerja di JDC. Nabil ni saya dah perasan lama dah dekat dalam grup terbit matahari. Raja tahun akhir UiTM Shah Alam. Sarjana muda alat industri. Kita minta AP dalam 2-3 minit Kita boleh. faham apa yang kita tengok. Kita minat dengan apa yang kita tengok. 2-3 minit? Okey, sekejap. Bila kita baca Quran, Teruskan, satu muka surat dah mula sungguh. Masuk 2 muka surat, mula pejam mata tak sedar kat mana untuk bacakan kat habis tu kan. Sebab tu kejap lagi tengoklah, kita nak tadarus kejap ni kan. Ada yang pegang Quran lepas jam. Dan kalau sebelum apa nak bercakap, nak berkongsi, nak mencela pun boleh. Tapi bila masa saja, kalau dekat Zoom ni dia ada function untuk raise hand. Boleh raise hand. Dan nak mengharapkan supaya Mana raise hand? Ada raise hand. negara yang cinta Ada raise hand. sesuaian dengan apa yang dibawa oleh yang agama. Pelan transformasi Al-Falah. Ini ada sebut Belia Al-Falah, Quran Al-Falah, Belia Al-Falah. Surau Al-Falah. Lagi satu soalan yang kedua. Soalan yang kedua iaitu siapa yang kat dalam ni yang sedang mendengar ni mempunyai pengalaman berdakwah kepada non-Muslim secara umum, dan yang kedua pernah berdakwah kepada berdakwah atau berinteraksi dengan non-Muslim Japanese, dan yang ketiga siapa yang pernah menyertai mana-mana kursus dakwah ke non-Muslim di Malaysia ataupun online ataupun di luar negara. Kalau ada, boleh nyatakan kursus tu dengan siapa ataupun tajuk kursus tu. Yang masuk kerana kesalahan Okey, saya nak engagement jatuhkan hukuman bersalah bawah daripada 18 kalau tak ada tulis tak ada yang paling tak pernah menyertai mana-mana kursus dakwah non-Muslim. masuk situ kerana 3 kesalahan lagi. Saya khususkan khusus dakwah tu non-Muslim. Bukan khusus berceramah ke Fardu Ain. Itu bukan yang saya maksud. Khusus dakwah kepada non-Muslim. Kita sembang tanya dengan dia waktu MDK lah, bukan dalam grup. Teruskan terima kasih Siti Aida tak ada, Siti Aisyah tak ada lagi, Hanani, Alawiyah, Rashid, Raja Nur Fahimah tak ada lagi, Barisha Sahira tak ada lagi. Okey. Siapa yang pernah tolong tulis yang tak pernah pun tulis. Bayangkan 14 tahun adik-adik. Dia rasa tak ada benda. Bila kita tanya dengan dia, kenapa ya? Dia tak pernah, mungkin saya akan ambil masa sikit. Kalau ikut pengumuman, sesi kita ni sampai pukul berapa? 2:30 sampai 3:30, pukul 4. Muhammad Syazwan, bahasa Arab. Pernah dakwah dengan Japanese, khusus dengan Gorek Aira online melalui video sahaja. Oh, habislah khusus tu. Sendu, boleh nampak nak buat masuk tadi. Ni agak cita-cita jadi chef.
melalui surat. Jadi Kita ni katakan mak semua ni dah tulis. kat soal tu kata. Tapi ada orang sendiri. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah dijawab. Jadi ini yang kita kena. Sekarang ni saya berada di Masjid Putra Putrajaya. Kalau siapa yang tak pernah pergi ke Masjid Putra, dekat Masjid Putra ni banyak non-Muslim antara masjid yang menerima pelancong atau pelawat yang bukan Islam, termasuk dari Jepun, antara yang paling tinggi dalam negara ni. Jadi siapa yang tak tahu, sebenarnya kalau kita cakap di Jepun, ada seluruh Jepun tu merupakan madun kita. Tapi kalau di Malaysia, yang mana majoriti penduduk Malaysia adalah negara Islam, antara tempat yang subur ataupun tempat yang paling sesuai untuk berlatih, untuk menceburi, untuk berjinak-jinak dengan dakwah ialah di masjid-masjid pelancong, dan antaranya ialah Masjid Putra. Kita mempunyai lebih kurang non-Muslim yang melawat masjid di Malaysia lebih kurang 1 juta setiap tahun. 1 juta, tahu 1 juta. Cuba bayangkan dalam bilik anda sekarang. Kalau antum semua ada dalam bilik antum tu boleh muat berapa orang? 10, 20. So imagine 100 orang, banyak mana? Imagine 1000 orang, banyak mana? Dan bayangkan 10,000, 100,000, 1 juta. Jadi 1 juta orang non-Muslim sebenarnya datang beribu-ribu yang datang ke masjid kita di Malaysia setiap hari, yang mana itu pun tak cukup tangan untuk kita santuni. Syekh Aiman tegur kan, dengan melantunkan Al-Quran secara melampau-lampau kan. Kita dengar macam tak ada Ini Zahid, anda cakap apa? Minta maaf celah Abang Syafiq. Silakan. Kalau kami nak buat FB live boleh ke Abang Syafiq? Kita masukkan ni stream tu. Boleh tak? Okey, baik. Boleh untuk yang nak FB live, boleh buat FB live. Kita nak lagi dia ada ilmu dan dia ada. FB live okey lah kalau ada ada viewers ada. Yang kedua, Kalau tidak FB live dia terbiar kat situ. Dapat dekat apa JDC tu Abang Syafiq? JDC. Terpulang lah nak FB live pun boleh. Alright. Okey, baik. FB live kita banyak Melayu kan? Tak ada sensitif sangat lah. Maknanya belia-belia yang ada. Kalau banyak kan Abang Syafiq kadang nak cerita sensitif kan. Kalau tak live pun tak apa. Tak ada lah. Kalau tengok korang je, sebab kalau antum semua tak ada tanya-tanya soalan-soalan kontroversi, tak perlulah menjawab benda-benda yang kontroversi. Itu je. Sebab bezanya rakaman dan full production, kita boleh edit keluar benda-benda yang tak diperlukan, benda-benda yang tangent. Tapi kalau live, kalau tahu ada penonton, buat je lah live. Tapi kalau tak ada penonton, boleh ajak mereka masuk dalam Zoom ni je. Ni audience ni, participant ni banyak nak tanya soalan sensitif kan. So tak payah buat live pun tak apa kot. Macam mana? Anda tak tahu audience ni, baru first time. Sama kenal ke semua? Saya pun baru-baru kenal semua ni. Baru kenal. Semut hitam. Sepatutnya yang buat pembukaan sama sepatutnya. Saya dah pass ke Zahid. Saya dah pencen dah besar. Dekat pencen dah Abang Syafiq. Dia sekarang full time dekat JDC kan? Patutnya kena ada perkongsian keadaan di JDC sekarang macam mana. Update terbaru. Kalau kita ada semangat nak cerita. Tak ambil sangat. Adalah syahadah kebelakangan ni, banyaklah syahadah baru. Kebanyakan syahadah tu semuanya memang dah bertemu jodoh ke, ataupun yang tak bertemu jodoh mana ke? Banyak juga yang bertemu, yang nak kahwin tu banyak juga. Yang nak kahwin, yang kawan, berkawan, dan itu adalah. Banyak sebab itulah. Di sini macam just untuk orang syahadah kan. Sebab mereka dapat, sebab JDC Media ni selalu buat live semua. So mereka dapat tahu kenal lagi. Jadi peratusan orang yang menyertai kelas meningkat ke ataupun sama? Yang menyertai kelas? Kelas-kelas kan ada banyak session-session. Lepas tu live. Ustaz-ustaz tu.
Tu mengikat dengan, tapi tak adalah semua yang syahadah semua join tu saya contohnya tak lah, tapi adalah yang mengikat, dan ada juga yang dia dah Islam tempat lain belajar dengan JDC mana ada. Sebab kat sini pun ada juga yang kita berjumpa orang daripada JDC datang ke Malaysia, dia datang ke Masjid Putra dan kita pun sedang menyantuni beberapa. Okey, yang pertama sekali sebelum untuk semua orang yang sebelum kita masuk coaching tu, mana-mana kursus dakwah pun yang pertama sekali kita nak tahu apa itu dakwah dan kenapa kita nak berdakwah. So dekat situ antum semua kena faham. Untuk berkhidmat, untuk memberi khidmat kepada institusi dakwah dalam konteks ni JDC ke Jafar Dakwah Center ataupun volunteer dekat mana-mana platform yang kita nak berdakwah kepada non-Muslim. Kita nak keluarkan mindset kita daripada benda tu menjadi sebagai hobi ataupun syok sendiri kepada benda tu kita buat sebagai ibadah dan sebagai tanggungjawab, kewajipan kita. Bila itu beza cara fikir. Paradigma yang kita nak yang terbaik untuk orang pendakwah, yang nak menyertai dakwah ialah untuk kita masuk paradigma ini bukan sekadar saya nak buat baik macam kita buat solat. Dia beza orang yang contohnya kita solat 5 hari sekali, kita 5 kali sehari itu adalah wajib. Faham tak? Nak ke tak nak ke kita akan buat. Cuma ada orang dia ambil pendekatan untuk lelaki khususnya. Okey, solat jemaah tu bila aku free aku buat. Bila ada kelapangan aku buat. Kalau tak ada okey je, tak ada apa-apa, tak ada masalah. Tak ada beza dalam perasaan. Lepas tu ditambah pula solat sunat. Solat sunat ba'diyah, solat sunat qabliyah ataupun solat sunat sebelum subuh contohnya. Itu adalah benda kalau aku buat bila free aku buat, tak free aku tak buat lah, tak rugi apa-apa. Tapi dalam dakwah ni dia sama macam tu. Ada orang yang melihat dakwah ni seperti mana dia tengok solat sunat tadi. Maksudnya bila buat pun bila dia free sahaja. Tapi bila kita nak pergi sebagai satu orang yang nak berkhidmat, mentaliti tu tidak bagus untuk jemaah ataupun tidak bagus untuk gerak kerja yang sistematik atau gerak kerja yang berkesan. Kita kena faham yang pertama sekali kenapa kita dakwah ni wajib ataupun tidak. Dakwah ni wajib ke tidak untuk kita. So, kita kena faham yang tu dulu. Ad-da'wah ada belajar Arab. Da'a ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wa jadil billati hiya ahsan. So antara ayat surah An-Nahl surah yang ke-16 kita selalu kita quote kan, serulah jemputlah manusia kepada jalan Tuhan dia. Tu kat situ dia kata nama perintah tu menunjukkan kewajipan dia. Dan surah kalau Dr. Zakir naik dia selalu menggunakan ayat Quran yang digunakan untuk mewajibkan dakwah. Sebenarnya yang menariknya ialah surah Wal-Asr. Wal-Asr innal insana lafi khusr alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. So dekat situ kerugian demi masa manusia dalam kerugian. Kita ni by default kerugian melainkan kita buat apa? So syaratnya datang selepas tu kita tawassaw bil haqq, kita menasihati dalam kebenaran, dan al-haq yang paling agung sekali ialah kewujudan Tuhan. Al-haq tu Allah itu al-haq. Kita kena menasihati satu sama lain, manusia sesama manusia tentang Allah dan dengan kesabaran. Tapi yang kat depan tu kita sendiri kena beramal dengan amalan yang soleh. Wa amilus soleh. Kena beriman, kita sendiri kena beramal. So prerequisite untuk kita sekarang ni nak masuk coaching dakwah ni ialah kita kena pastikan diri kita sekarang ni berada dalam jalan memperbaiki diri sendiri untuk menjadi orang yang soleh dan memperbaiki diri kita untuk berada dalam keadaan beriman. Okey, itu nombor satu. Kita nak kena faham semua ni dalam keadaan beriman. Kita beriman bermaksud kita beriman kepada Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kita dah redha dah Allah sebagai Tuhan kita. Kita dah redha dah Nabi Muhammad Islam sebagai agama kita dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan juga pesuruh Allah. So kat sini tak ada orang kat dalam grup ni yang masih lagi tarik tali lah. Contoh main tarik tali ni dia tak redha.
Contohnya bangun pagi subuh, nak bangun ke tak, nak bangun ke tak. Dia masih lagi buat keputusan. Masih lagi buat keputusan. So kita nak hati sudah bulat dan telah menerima dan telah rela. Bangun pagi kalau wanita nak keluar rumah, dia tutup aurat. Dia dah rela dah dengan benda. Dia tak masih lagi 50-50. Kalau yang 50-50 tu maksudnya dalam kategori mu'allaf. Mu'allaf. Ha, maknum kita boleh dia dalam katakan mu'allaf. Dia masih lagi hari ni nak pakai tudung ke tidak? Hari ini nak solat ke tidak? Hari ini nak makan makanan halal ke tidak? So itu yang dimaksudkan hati itu telah redha. Kita dah betul-betul menerima. Kita dah menerima. Kita dah menerima keadaan kita bahawa kita ni Muslim. Tuhan tu benar. Allah tu benar. Aku redha Allah sebagai Tuhan, sebagai Rabb, Master. Dan juga aku redha Islam sebagai cara hidup. Aku dah redha Nabi Muhammad sebagai kita punya contoh tauladan yang kita ikuti. So dekat situ, itu antara mukadimah lah nak ingatkan adik. Mungkin dalam ni semua lebih boleh bagi pengertian tentang isu ni lebih. Lepas tu kita kena masuk dakwah. So sekarang kita nak start dakwah. Sebab semua ni intern. So, saya nak tahu, boleh unmute, boleh cakap apa maksud dakwah yang antum faham. Benda ni anda pernah buat dekat first coaching. Okey, semua orang sama ada unmute, boleh terus unmute, cakap ataupun nak tarik jawapan. Saya akan petik lah. Petik nama, ada nama kat sini. Macam-macam boleh berlaku. Petik nama. Kita kata apa? Nama yang saya tak kenal tu. Pandai memanfaatkan ruang yang ada. Ahmad Fauzan. Ahmad Fauzan pernah join ke? Tapi kalau tak kena cara. Pernah join lah. Okey, tak kira. Siapa yang tak pernah join? Pernah. Ya. Dia pernah datang. Masjid itu pernah datang kan? Maka kembali kepada soalan tadi. Siapa? Mun ni siapa Mun? Melestarikan. Untuk menjadi Baru-baru. Keberkesanan. Mun. Apa yang Mun faham tentang dakwah? Bacaan. Mengajak kepada Allah. Mengajak kepada Allah. Dilakukan semata-mata. Dicantikkan khat-khat tulisan, digantungkan dinding semata-mata. Dah habis dah? Kadang-kadang kita pergi kedai makan, tuan kedai tanya dia. Okey, maaf kalau salah. Fahaman dakwah ini adalah menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Tiga lagi, gantung je lah ayat. Lagi? Bacanya ayat 1000 dinar tu. Gantung. Apa lagi? Al-Quran Saya nak tujuan. Dan walaupun kita tak nafikan itu bercakap. Zahid pun boleh jawab juga. Yang dah datang pun boleh jawab juga. Lebih besar daripada itu. Saya akan cuba guna satu slide lah untuk memudahkan. Tadi tak baca kosong. Dan ini dah biasa pelajar Indonesia ni biasa dengan slide. Bulan Ramadan, special di bulan Ramadan, sehingga disebut lagi dalam Al-Quran perkataan Ramadan itu yang mana diturunkan. Ada orang nak cakap? Kenapa? Boleh cakap je? Dia ada orang cakap. Tujuan apa? Sambungan ayat itu bukan dinas. Menjadi penunjuk kepada manusia. Hello, boleh cakap? Menjadi penunjuk. Cakap, boleh cakap. Dakwah ni yang saya faham menyeru orang kepada kebaikan. Tak kira sama ada non-Muslim ataupun kepada non-Muslim, dalam kalangan non-Muslim ataupun Muslim. Allah berikan memang dalam kehidupan kita. Dengar? Allah berikan. Okey, dengar. Faham. Itu je lah yang saya faham. Supaya kita ikut jalan yang itu, maka kita lagi siapa lagi? Siapa lagi? Sebab itulah antara kita kata maksudnya tadi dakwah ni adalah menyampaikan kebaikan sama ada non-Muslim ataupun kepada Muslim. Semua dakwah. Percaya macam mana tu? Soalan kedua. Tadi dari Nur Aisyah Afifah. Ada siapa lagi? Ikut arah. Yalah, percaya macam mana? Ada dua je sekarang jawapan. Aida dia cakap menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Itu dakwah. Ya tu. Ya. Saya nak cuba. Silakan.
Saya faham dakwah ni adalah kita mengajak kalau dalam konteks ni adalah mengajak orang yang bukan Islam untuk mengenal Islam. Tapi dengan berhikmah, dengan cara yang bersesuaian dengan target, dengan mad'u. Mengajak. Okey. Pak Fauzan. Lepas tu Azim dia cakap mengajak kepada mentauhidkan Allah. Kira mengajak seseorang kepada mempelajari agama Islam. Untuk yakinkan orang untuk terima ajaran Islam yang dibawa oleh para rasul. Okey. Tolong dikejutkan. Mengajak mad'u. Bahasa Arab mad'u. Kita beritahukan. Mengajak mad'u untuk kembali ke jalan Allah. Tolong tunjukkan. Ajak orang lebih dekat kepada ajaran Islam. Okey. So, secara asasnya nampak secara umumnya pemahaman tentang dakwah ni. Kebanyakan orang dia nampak itulah dakwah ialah mengajak manusia berceramah tentang Islam. Mungkin dakwah kita menasihat ajak orang pergi solat itu masuk dalam dakwah dia kepada sesuatu. So dakwah dari segi bahasa ialah datang pada perkataan da'ain da'a untuk mengajak, menjemput. So dakwah Islamiyah ialah menjemput manusia kepada Islam, menjemput manusia kepada Allah. Jadi bila kita cakap dakwah dalam konteks kita nak mencontohi kerja dakwah ini, kerja dakwah adalah kerja Nabi, para Nabi kan, para anbiya. So konteks dakwah yang kita maksudkan, yang kita nak bincang untuk hari ini, kita cakap konteks dakwah yang lebih khusus, iaitu dakwah para Nabi. Iaitu dakwah para Nabi ni ialah dakwah menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. Bila kita sebut jemput ni, jemputan. So kita jemput orang yang dah kat dalam ke yang dah kat luar. Kita jemput orang yang kat luar, kita jemput dia masuk lah contohnya. Kita nak jemput orang dalam rumah kita. Kita jemput kalau mak kita tak payah jemput masuk rumah. Mak dia tahu-tahu sendirilah, baliklah rumah. Kita cakap balik rumah lah. Ataupun kalau adik-beradik kita pergi keluar, kita pergi bekerja kat ofisi, kita pergi kerja, kita call lah, kenapa lama tak balik, kenapa tak tu. So kita ajak dia balik. Tapi itu pun boleh dikatakan jemput dia balik. Tapi maklumnya orang yang kat luar, yang dah sebahagian pada dalam ahli rumah, dia pandai-pandai, dia boleh balik sendiri. So dalam konteks dakwah ni, yang Nabi seru kepada Islam, mengenalkan manusia kepada Allah, ialah orang yang tak mengenal Allah. Dalam kepada non-Muslim, ya ayuhal kafirin. Cuma dalam konteks bahasa, dakwah ni sama-sama Islam pun betul dakwah juga. Kita tak boleh katakan itu bukan dakwah. Kita tak boleh katakan dakwah kepada non-Muslim saja yang dikira dakwah. Cuma kita dalam memperhalusi makna dakwah tu dalam sebagai konteks dakwah yang kita masukkan dalam perbincangan kita ialah dakwah kepada non-Muslim. Dan kebanyakan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis, kalau tengok dalam hadis 40 pun, aku diperintahkan untuk beri manusia, sehinggalah manusia ni mentauhidkan Allah. So, dalam konteks tu ialah menjemput manusia kembali kepada Allah, untuk mengenal Allah. Jadi dalam konteks kita jemput dakwah, bila kita buat dakwah, kalau biasa pergi ke training dakwah non-Muslim, NGO yang buat dakwah non-Muslim, dia memisahkan istilah dakwah dengan Islam. Maksudnya dakwah ni khusus kepada non-Muslim, dan semua bentuk-bentuk dakwah yang kita kata menasihati saudara si-Islam kita, menasihati orang-orang Muslim untuk mengamalkan ajaran Islam yang sebenar, itu masuk dalam istilah Islam. Memperbaiki, kita mengislah. Fa'aslih bainahum, maka perbaikilah hubungan antara kamu. So, sama juga kita menggunakan tema Islam untuk aktiviti-aktiviti yang merujuk kepada mengajak manusia Muslim kembali balik kepada Islam. So bila kita faham macam tu, kita mudah untuk kita bercakap lah. Contohnya, bila kita cakap ceramah Ustaz Don di kuis, dalam kuis, itu kira ceramah dakwah ke ceramah Islam? Itu dalam konteks orang-orang yang bergeluman dengan dakwah Muslim, kita akan kategorikan majlis tu ialah majlis Islam, bukan majlis dakwah.
Itu terma lah, lebih kepada istilah yang digunakan dalam kalangan orang yang bermaksud kita bahagikan. So, bila macam tu, selama ni daripada kita kecil sampai ke besar, berapa banyak program dakwah yang kita pernah ikuti. Kalau dalam konteks tu dia akan jadi itu program-program tu bersifat islah lah. Contohnya kalau kita pergi aktiviti tabligh, dakwah dan tabligh kan. So dalam kategori pengistilahan yang kita pakai tadi, bila kita buat tabligh kan, kita nak ajak orang pergi solat dengan hadis, dengan fadilat, itu masuk dalam kategori islah. Kita islah baiki iman dan amal gitu. Kita mengajak orang pun membaiki iman dan amal tadi. Cuma dalam konteks jemput tu dan ajak tu, itu dakwah lah juga. Okey, harap boleh faham katakan. Boleh faham apa yang saya cuba katakan. Tu kebanyakan kursus-kursus dakwah non-muslim dia akan membahagikan macam dua tu. Islah dengan dakwah. Tu sekarang ni program sekarang. Sekarang ni yang kita buat coaching ni untuk berdakwah, ini masuk dalam kategori islah. Kita belum berdakwah lagi, kita belum ajak non-muslim lagi. Tapi kalau dalam ni ada seorang muslim dan hadirin kat sini dalam non-muslim, dan saya mengajak mereka tentang Islam, mengajak mereka untuk memeluk Islam. Maka ketika itu benda tu dakwah telah berlaku. Bila kita dah menjemput mereka untuk menerima kalimah. Menerima kalimah. So kadang-kadang contoh dakwah ni antara keumuman dakwah ni, dakwah ni dakwah bil mal. Kita menggunakan harta kita untuk berdakwah. Contohnya kita bagi sedekah. Ataupun kita dakwah bil hal, kita dakwah melalui amalan-amalan kebaikan kita. Ataupun dakwah bil lisan, dakwah bil qalam, dakwah dengan pen, menulis ketika perbuatan amalan-amalan yang dakwah secara umum. Tapi dia bukan dakwah dalam sebenar arti kata dakwah jemputan tu. Contohnya bila kita jadi jiran kan, kita ada jiran non-muslim ataupun duduk kat Jepun lama belajar. Kita ada classmate Japanese banyak, kita pun tunjuk akhlak kita. Oh, bila kita datang kelas, kita score dalam exam, kita tunjukkan akhlak yang baik kepada guru Jepun kita, kepada classmate kita. Itu semua kita melakukan akhlak Islamiah. Kita menunjukkan akhlak Islamiah yang mana akhlak itu boleh menjadi dakwah kepada non-muslim. Tapi dia bukan dakwah. Dakwah apabila kamu menjemput dia bersyahadah. Would you accept? Terimalah. Kamu terima tak? Saya nak jemput kamu untuk saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Maka itulah dakwah telah berakhir. Dakwah bukan berakhir, itu dakwah telah berlaku. Jemputan telah berlaku. Sebab tu kadang-kadang bila kat Malaysia contohnya, ada jiran non-muslim, ada kelas non-muslim. Saya dah cuba dakwah macam-macam dah. Tapi dia tak minat yang Islam. Jadi soalan yang kita akan tanya untuk orang yang saya lah, untuk kita akan tanya ialah berapa kali dah kamu jemput dia masuk Islam? So dia kata tak, belum lagi, tak jemput pun. Sebenarnya ajak-ajak je, ajak buka puasa contohnya, ajak dia pergi mosque tour contohnya, bagi dia buku sebenarnya. Itu semua adalah Islam ni agama yang jelas. Indirect dakwah kita panggil. Kita panggil indirect. Maksud dakwah telah berlaku. Dakwah dalam erti kata macam mana Rasulullah dia cakap qulu la ilaha illallah tuflih. Sebutlah la ilaha illallah, bersaksilah la ilaha illallah, maka kamu akan berjaya. Itu maksudnya dakwah tu. Kamu telah menyampaikan jemputan. Itu kebanyakan daripada kita yang berhubungan dengan dakwah sebenarnya kita masih lagi belum sampai ke tahap menjemput ataupun dakwah tu belum disampaikan. Kita sampaikan ialah maklumat tentang Islam, menjawab soalan-soalan tentang Islam, tapi kita sendiri tidak menjemput. So apa yang kita nak buat ialah kita nak sampai satu kefahaman yang mana kita ni bila kita kata kita berdakwah, aku nak sampaikan jemputan. Contohnya kalau kita nak buat program-program kan, kita buat language exchange, Japanese Malay language exchange. Kita buat program kebudayaan, silang budaya. Okey, orang Melayu dia pakai baju kurung, dia berpuasa, ada iftar, kita jemput. So itu adalah aktiviti-aktiviti yang kita panggil aktiviti yang boleh menyediakan ruang untuk kita menyampaikan dakwah. Tapi dakwah tu masih lagi tak disampaikan. So kalau kita dah buat
kita berjiran dengan non-Muslim ataupun kita dah study jadi classmate dia 4 tahun. Kita dah ajak dia iftar, kita dah ajak dia berjalan ke Malaysia, dah pergi ke masjid, apa semua. Tapi tanyalah diri kita sama ada kita dah sampaikan jemputan tu ataupun tidak. Satu sini umur 20 tahun. So bila jemputan tu dah sampai, barulah cakap kita ni sudah menyampaikan dakwah. Aku dah jemput dia banyak kali. Tapi kalau kamu cakap aku dah jemput dia pergi iftar banyak kali, tak datang. Itu jemput pergi iftar. Itu adalah attempt yang insya-Allah Allah akan mengira niat kita untuk berdakwah. Tapi adakah dakwah itu telah disampaikan? Tidak. So kita nak antum semua faham konsep dakwah. Jemputan tu dah sampai. Contohnya kita ada duri kahwin kan. Apa maksud jemput? Kita jemput dan bila mak kamu cakap kan, dah jemput dah. Berapa orang dah kita jemput? Apa maksud dia? Kalau kita cakap dekat kawan kita, okey, 20 hari bulan ni ada kenduri kahwin. Saya ada kenduri kahwin. Lepas kenduri kahwin tu, tahu siapa kahwin? Abang saya dengan kakak saya. Abang saya dengan bakal kakak ipar saya. Dia akan kahwin. Kakak ipar saya ni baik sangat. Lepas tu abang ipar saya kerja macam-macam. Lepas tu kita akan buat dekat Putrajaya. Putrajaya ni sebab apa? Dekat tepi Tasik. Tasik tu ambil gambar cantik sangat. Lepas tu kita sediakan ada aiskrim, menu dia macam ni, macam ni. Kita pun ceritalah macam-macam dekat dia. Adakah kita dah jemput dia? Kita membuatkan dia terliur untuk pergi menghadiri majlis tu. Tapi kita tak ajak pun dia pergi majlis tu sebenarnya. Itu nak bezakan jemputan dengan menceritakan tentang majlis. Beza. So menceritakan tentang Islam beza dengan menjemput dia masuk Islam. Beza. So kadang-kadang bila kita sipi-sipi kita, banyak orang yang kita jumpa dalam pengalaman saya sendiri pun, kita dah mengajak dia, dah menceritakan dia tentang hebatnya Islam tu, atau dah ajak dia pergi macam-macam program kebudayaan Muslim, tapi kita sebenarnya belum jemput dia lagi. Sebab mungkin kita takut segan, kita takut terlalu cepat, kita takut macam-macam lah benda yang kita rasa menyebabkan kita tak buat jemputan tu. So itu boleh faham kan? Kan ada orang nak counter, nak rot boleh juga. Nak rot pula. Saya nak bagi kefahaman tentang jemputan tu dengan proses-proses yang kita buat untuk memudahkan jemputan. So kat mana kita sekarang sebenarnya? So kat situ bila dah pergi kat JDC buat intern, apa yang kita buat ialah menyediakan platform, menyediakan location, menyediakan suasana untuk harap-harapnya proses untuk kita betul-betul menyampai jemputan. Mungkin nak daripada program pertama nak jemput besar, segan lagi, tak kenal lagi, takut dia terkejut ke. Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Tapi kita kena faham jemputan tu kita hanya boleh tanda checklist aku dah jemput dia masuk Islam tu bila kita dah sampaikan jemputan. Kalau tidak, kita hanya letak dekat dia ialah dalam proses, tapi masih belum dijemput saja. Kita hanya takut. Tapi jemput tu tak semestinya kita paksa kan. Kita cakap lah macam mana nak masuk Islam. Ajak ayam. Kadang-kadang kita ajak ayam sebab kita nak test water kan. Test water orang kira. Dia takut. Tapi sebenarnya kita nak sediakan satu tahap. Kita tunjukkan akhlak, kita tunjukkan tulisan, kita bagi buku. Tapi jemputan tu kita hanya boleh kita kata kita dah berdakwah bila kita dah sampaikan jemputan. So dalam hidup antum, berapa orang non-Muslim yang telah kamu sampaikan jemputan kepada Islam? Jemputan tulisan. Ini sebelum kita cerita pasal metodologi, macam cara menjawab soalan non-Muslim, itu semua dalam bahagian coaching, dalam bahagian training kita ada buat lah. Tapi sekarang ni anak nak sampaikan satu mindset, satu kefahaman tentang dakwah. Bila kita dah jemput tu. Sama juga kalau kita cakap Islah tadi kan, dakwah mengajak orang Islam untuk solat. Kita ajak, jom solat. Itu kita dah ajak jom solat. Kita mengajak dia kepada satu objek. Objek dakwah dia ialah solat. Tapi dakwah ni, objek dakwah dalam sebenar-benarnya ialah bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Itu objek dakwah kita. So kalau kita faham apa yang kita nak dakwahkan, iaitu kepada tauhid,
barulah kita boleh analisis diri kita dan aktiviti-aktiviti yang kita nak buat ni, yang mana aktiviti yang kita telah boleh kategorikan kepada aku telah mengajak dia kepada tauhid, ataupun aku mengajak dia kepada kebudayaan, mengajak dia kepada perkara-perkara yang boleh mendekatkan dia kepada tauhid tadi. So dalam AIRA, contohnya dalam saya pernah bekerja dengan AIRA Islamic Education Research Academy dengan Abdul Rahim Green dekat UK. So dalam NGO mereka kategorikan mereka ni, dakwah ni ada 3 level. Dan untuk orang yang buat dakwah sepenuh masa, dia letakkan dakwah level 1 tu sebagai dakwah untuk kewajipan untuk missionary dia. Jadi pada pendakwah kita kategorikan dakwah ni ada 3 level. Dakwah level 1 ni ialah direct dakwah. Contohnya kita kalau biasa tengok dekat Hyde Park ke, dekat YouTube dekat UK, ataupun orang yang buat street dakwah, ataupun orang dakwah pedalaman, mereka pergi ke pedalaman tu dan dia sampaikan, dia ada buat makan-makan, dia ada buat kebudayaan, tapi di hujung tu dia ada jemputan. Maksudnya setiap aktiviti ataupun setiap siri aktiviti, mungkin 5-6 aktiviti dah rapat, dia terus jemputan tu disampaikan. So dakwah level 1 ni ialah dakwah yang bukan CP-CP, yang bukan nak datang iftar tak? Oh, Islam ni dia macam ni, lepas tu Islam ni macam tu, scientific, Islam dalam Quran ada banyak scientific miracle, lepas tu Nabi Muhammad ajar kita banyak benda baik. Itu semua CP-CP lah. Itu untuk menarik minat dia kepada Islam. Tapi itu bukan jemputan. Jemputan tu maksudnya antum dah dapat keberanian untuk jemput dia. Dengan confident, berimanlah kamu kepada Allah. Maukah kamu beriman kepada Allah? Mahulah kamu Islam tu maksudnya maukah kamu submit yourself to the Creator, to be at peace with your Creator, to understand and follow the purpose that Allah has created us for, untuk memenuhi tujuan hidup kita, untuk mendapatkan ketenangan, iaitu dengan menyerahkan diri kita kepada Allah. Itu bila dah sampai ke situ, itu dakwah level 1 dalam kategori AIRA punya standard. Kita dakwah level 1. Level 2 ialah dakwah yang dia bukan direct, dia indirect. Tapi program-program tu program Islam, post tour, buka puasa, lepas tu cerita pasal Ramadan, cerita pasal Al-Quran. Itu dia indirect membawa kepada direct. Yang dakwah level 3 ni yang maksudnya dia memang kita tak nak buat dah, iaitu CP-CP. Kita keluarkan bajet yang besar buat contoh makan-makan, untuk buat kebudayaan, hari raya dan sebagainya. Dia datang, dia tahu dia bergaul dengan Islam, dia bergaul dengan orang Islam. Tapi dalam tu tak ada pun menyampaikan tentang Islam secara direct, tidak menyampaikan tentang syurga dan neraka dan sebagainya, tidak menyampaikan tentang hakikat tujuan hidup. Dia tak ada, dia CP je. Contoh kita ada kawan non muslim, kita ajak dia raya open house kat rumah. Kita niat kita dakwah, tapi program tu bersifat apa? Level 1 ke level 2 ke level 3? Dia datang makan raya macam tu je. So program tu dikira level 3. So bila kita ada kategori macam tu, bila kita buat aktiviti, baru kita boleh analisis kerja-kerja dakwah kita, terutamanya bila kita nak buat kerja bersistematik kan, kerja dakwah bersistematik, baru kita boleh tengok kategori kita level 1 ke level 2 ke level 3. Oh ini level 3. So kadang-kadang level 3 ni kalau kita ulang-ulang, bajet tu lebih besar. Kalau boleh kita nak bajet besar ni pergi ke level 1. So level 3 ni biar berlaku organik je, tak perlu bajet banyak sangat. Berdasarkan situasi masing-masing lah, dan wakil masing-masing lah. Kalau wakil di Jepun, wakil di Korea, wakil di Malaysia. So dengan kita boleh mengklasifikasikan ataupun kita boleh membezakan tahap-tahap dakwah tu, jenis-jenis dakwah, dia memudahkan gerak kerja kita dari segi sebagai organisasi. Dia sebagai individu tak kisahlah, ikut masing-masing punya kapasiti lah, tapi sebagai organisasi, sebagai kita program secara berjemaah, dengan mengenal pastian tahapan tu, dia boleh menyebabkan kerja kita lebih efektif dan lebih bersasar, lebih spesifik. Okey, ada apa-apa soalan? Persoalan
boleh angkat tangan ataupun boleh cerita dekat ni. Ada siapa-siapa nak respon untuk pembukaan ni? Dah setengah jam ni. Lama juga dekat sejam ni. Siapa nak respon dulu? Contoh hari ni kita sebut Boleh faham dekat dengan al-falah ni. Siapa-siapa nak respon? Ada contoh yang tak dapat difahami? Saya jarang jadi kiranya apa tu Abang Syafiq, kalau macam kita yang macam Abang Syafiq cerita tadi tu, yang kalau kita jemput apa tu buka puasa ke, jemput jamuan raya ke apa tu, dia belum lagi mencapai tahap dakwah yang sebenar lah, macam kan, macam dia punya apa tu level tu belum lagi lah. Dia kalau masuk antum sendiri boleh nampak lah. Oh, itu level 2 ke level 3. Level 2 tu maksudnya biasanya lah cara kita orang. Level 2 tu bila kita dah engagement gitu tu, kita dah start bercerita tentang gorek. Maksudnya kita dah bercerita tentang Allah, kita dah bercerita tentang Nabi, kita dah bercerita tentang Quran contohnya. So Hello. Oh, Abang Syafiq yang internet. Aku ingat aku tadi. Macam bateri tu. Dia aku bateri kan. Okay, jadi insyaAllah Fauzan dah low. Bateri dah low betul. Bateri low. Dia screenshot tadi. Okey. Ingat Fauzan sama. Okey, dah pula. So Brother Nabil tu dia tulis kat situ. Event saja level 3. Yang penting niat kita dalam semua level tu, kita dah niat nak dakwah. Sebab tu kadang-kadang bila saya berceramah dekat masjid surau pun, bila banyak orang-orang yang angkat tangan, kenapa kat Malaysia ni Cina susah nak masuk Islam dia kata. Kejap. Hanani dia angkat tangan. Okey Hanani, sila. Okey, terima kasih Abang Syafiq. Saya ada soalan, dan untuk kita sampai ke tahap level 1 tu, kita masih perlu melalui tahap-tahap level 3 dan level 2 juga kan? Sebab kita tak boleh terus directly ajak orang yang kita nak dakwah tu menggunakan level 1 approach. So soalan Hanani tadi, biasanya agak kekok lah orang terus ajak dia on the first meeting kan. Cumanya kalau di tahap-tahap macam saya, kadang-kadang bila kita memang dah berlatih dan juga memang dah di train untuk berdakwah level 1, walaupun kita berjumpa kali pertama pun kita dah faham jelas niat kita dah ada confident untuk menjemput dia masuk pada Islam. Dia kadang-kadang kenapa kita tak confident, sebab kita sendiri tak tahu, ada soalan lagi tak boleh jawab, kita sendiri tak bagus, kita sendiri pun tak confident. Dan kemudian dan kebanyakannya sebab utama kita tak nak untuk level 1 pada first meeting pun kerana kita akan merisikokan hubungan kita dengan dia, betul? Contoh dengan jiran ke, dengan classmate ke, dia akan pangkah kita. Terus kalau aku jawab nanti aku terus ajak dia masuk Islam, dia terus. Dan juga dengan lagi satu ialah fahaman kita tentang Islam. Dia berbeza bersyahadah, iaitu dia menerima tauhid dengan dia menjadi Muslim, itu dua perkara yang berbeza. Menjadi Muslim tu maksudnya dia kena submit lah, dia dah masuk Islam tu, dia solat 5 waktu, dia menutup aurat, dia meninggalkan alkohol, dia meninggalkan makanan haram, contohnya babi, dia kena berpuasa di bulan Ramadan. So itu adalah dia menjadi Muslim. Tapi kalau di barat, kadang-kadang sebelum datangnya syariat tu, sebelum menyeru kepada syariat, dia orang menyeru kepada tauhid. Dan tauhid tu kadang-kadang dia berterima dia terima Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, dan dia terima Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Jadi kat situ sebenarnya kalau kita konteks syahadah tu untuk menerima dua perkara ni, dalam banyak pengalaman saya dakwah walaupun pelancong ke apa semua, kadang-kadang dalam penerangan kita kali pertama pun, event sekali dua kali pun, kita dah boleh menyampaikan, kita dah boleh jemput dia masuk Islam.
Masuk Islam tu jemput tu bukanlah macam ni. Maksudnya Islam lah kamu. Kalau tak masuk Islam nanti masuk neraka. Abadan abadah. Bukan macam tu. Tapi sebenarnya bila kita cerita, contohnya, contoh conversation level 1 dalam kali pertama berjumpa. Program tu dia tahu kita dah Muslim. Dia datang program untuk mengenai tentang Islam. Contohnya. Ramadan contohnya. Terus dia cerita, apa itu Islam? Yang pertama sekali ialah kita percaya tentang kewujudan Tuhan. Kenapa kita percaya kewujudan Tuhan? Kita membuktikan mustahil alam ini terjadi dengan sendirinya. Mustahil ada telefon iPhone kat padang pasir. Contohnya kita pergi kat padang pasir, terjumpa telefon. Lepas tu kita tengok telefon tu, kita angkat telefon tu. Lepas tu ada dapat panggilan. Lepas tu kita jawab, oh mak kita telefon. Hello. Kita ingat benda tu kebetulan ke atau kita akan rasa ada pencipta ataupun ada orang jatuhkan telefon tu ataupun kita akan terima memang kebetulan telefon tu tercipta dekat padang pasir. So kita ada banyaklah perumpamaan atau banyak penghujahan untuk membuktikan Tuhan tu wujud. Kalau dia pun terima ke tak? Oh dia terima, betul. Tuhan tu mestilah wujud. Oh. Terus pergi kedua, Tuhan tu satu. Okay, mestilah Tuhan satu, mustahil Tuhan tu 2, 3, 4. Yang maha berkuasa mesti satu. Kalau tidak dia akan bergaduh dan sebagainya. Adalah banyak nanti dalam coaching, dalam pelajaran tentang dakwah, kita ada banyak penghujahan tentang kewujudan Tuhan, tentang satu tauhidnya Tuhan. So daripada situ kita pun dah terangkan tentang Quran, kita terangkan kepada Nabi Muhammad, dan bila dia dah terima, oh saya rasa Nabi Muhammad tu, dia terima Nabi Muhammad tu, kita dah boleh direct jemput dia masuk Islam. Tadi kamu kata kamu terima Tuhan tu wujud. Betul. Tadi kamu pun terima Tuhan tu mesti satu, kalau dua macam ni sekian. Oh Nabi Muhammad tu mestilah kalau wujudnya seorang lelaki di padang pasir 1400 tahun lepas, dan dia ni bukannya satu-satunya Nabi, dan dia adalah penutup segala Nabi. Sebelum tu ada Jesus, ada Moses, ada Nabi-Nabi terdahulu, dan dia datang bawa benda yang sama, message yang konsisten. So orang ni you boleh accept dia ni mungkin adalah wakil kepada Tuhan ataupun dia boleh, so dia boleh accept dan accept surga dan neraka. Kita dah boleh jemput dalam walaupun itu adalah pertemuan kita yang kali pertama. Cumanya kita tak biasa menerangkan Islam seperti itu. Kita banyaknya cerita tentang aspek tentang Islam. Bila kita buat berkawan dengan non-Muslim, kita kata, kenapa perempuan pakai tudung? Sebab ni. Kenapa solat ni macam mana? Solat ni kali sehari. Macam mana waktu solat ditentukan? So kita banyak jawab soalan-soalan bukan tentang tauhid ataupun tentang mesej utama Islam. Kita jawab tentang syariat yang disyariatkan kepada orang yang beriman sahaja. Untuk jawab soalan tadi, Hanani tadi 1, 2, 3 tu, ya betul. Kadang-kadang untuk kita sebagai beginner, untuk kita berhati-hati, kadang-kadang kita mengambil pendekatan untuk buat program level 3 dulu. Daripada level 3 tu kita tajwid, kita buat takungan, kita menjala lah. Kan kita menjala. Sekarang ni aku tak ada kawanan Muslim. Macam mana aku nak cerita Islam? Macam mana dia nak datang kat kita? Okey, kita pun buatlah program level 3. Buat buka puasa, kita buat melawat masjid, kita bawa hari raya, kita bawa makanan. Kita buat masakan Melayu dengan Indonesia. Kita pun jemput orang untuk makan makanan. Itu untuk apa? Sebab kita tak ada kawan. Kita tak ada ruang, tak ada peluang untuk berkomunikasi dengan non-Muslim. Sebab tu kita buat program-program macam tu. Tetapi kalau orang tu dah datang untuk tahu bahasa Islam, maka kita boleh terus masuk level 1 terus. Kita dah terus boleh masuk level 2 ke level 1 terus. Dan maksudnya kita dah menyampaikan dakwah. Jadi barulah kita awak dah dakwah dia berapa kali dah? 2 kali dah, 3 kali dah, 4 kali dah, 5 kali. Baru bila jemputan telah diberi, baru kita cakap sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Tapi kalau kita masih berlega kepada merapatkan hubungan, memberi maklumat, itu level 3, level 2. Itu nak main-main kat situ lagi. So kita tak boleh cakap. Kita boleh cakap, aku dah jemput program dia 2-3 kali dah. Dia dah pergi program, dia dah pergi kelas, dia dah pergi program makan-makan, dia dah pergi masjid tour, jalan-jalan masjid dia dah pergi. So itu kita boleh klasifikasikan apa aktiviti kita dengan madu'u tadi tu dalam kategori mana.
Oh rupanya dia ni aku dah jumpa banyak kali dah. Level 3 dah 3 kali. Level 2 pun dah 3 kali. Tapi macam mana aku kena sampaikan dakwah. Ya, aku kena dakwah. Dakwah tu dalam arti kata jemput. Okay, hari ni aku nak jemput dia. Apa yang menghalang dia masuk Islam? Apa lagi soalan-soalan yang dia, saya nak jemput awak masuk Islam. At least dia dapat jemputan tu, dia tak semestinya terima. Dia tak semestinya paksa. Dia tak semestinya kita nak jadikan dia awkward. Kita jadi benda tu natural. Kamu ni dah tahu kan tadi Allah. So, sekarang ni saya sebagai Muslim, antara tanggungjawab saya ialah untuk menjemput. Saya nak kamu tahu, saya jemput kamu masuk Islam. Okay, jemputan tu ada, kamu dapat jemputan. Okay. Lepas tu teruskanlah dengan program-program. Kalau dia kata, okay nanti biar saya fikirkan. Okay, tak apa. So kita ajak dia program-program seterusnya. Ada program ceramah ke, ada program buka puasa ke, open house ke, pergi berjalan-jalan kat Malaysia ke. So kita boleh sebenarnya jemputan tu disampaikan dan terus kita ajak dia untuk level-level yang lain. Boleh faham kat situ? Anani faham? Jelas tak cara saya jawab tu? Jelas. Terima kasih banyak. Okey, ada siapa lagi nak sampaikan komen, nak share? Boleh share. Boleh bagi kongsian. Bagi nama yang tak ada di senarai, boleh datang ke hadapan kita agihkan guru. Nak dekat ni. Video ni terbuka ke tak? Terbuka. Kenapa ada background awan kat belakang tu? Oh tadi Cina di Malaysia. Tadi saya sebut tadi kenapa Cina kat Malaysia kan. Saya pergi talk ke apa, kenapa Cina Malaysia sana masuk Islam Saya tanya macam mana nak bagi jiran-jiran Cina, India saya masuk Islam Jadi kebanyakan soalan saya kembali kepada si penanya ialah berapa kali dah kamu jemput dia masuk Islam. So kebanyakan, bukan kebanyakan lah, semua cakap tak pernah. So bukannya Cina Malaysia ataupun India Malaysia ni susah nak masuk Islam, tapi sebenarnya Muslim yang menjemput mereka tu tak ada. So kita tak boleh nak nilai lah sama ada dakwah kita berkesan atau tidak kalau kita tak berdakwah. Kita tak boleh nak menilai lah cara jemputan kita tu, cara kita menjemput itu berkesan ke tak berkesan, ataupun dia ni nak tolak kita ke untuk menerima. Sebab banyak kita expect, kita assume dan kita expect untuk lah dalam Malaysia TV3 ada, forum perdana ada, YouTube ada, dia lah kena cari sendiri, dia lah kena masuk Islam. Jabatan Agama ada. Ana pernah post satu video dekat YouTube dan antara tujuan video tu adalah interview dengan revert Chinese. Dan antara motivasi dalam video tu ialah untuk dibangkitkan semangat tanggungjawab dakwah kepada non-Muslim lah. Tapi ada komen kat bawah tu, ada komen Melayu. Dia cakap, azan dah ada, jabatan agama dah ada, mereka je yang tak tengok. Mereka je. Of course, dari sudut mereka, non-Muslim sendiri, mereka akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah untuk mencari kebenaran. Tapi di sudut kita sendiri, kita dipertanggungjawabkan untuk menyampaikan. So dia dua. Kita tak boleh gunakan alasan untuk mereka untuk menidakkan tanggungjawab kita. Contohnya kita guna alasan, sepatutnya mereka sendiri lah yang kena sebut benda tu. Allah yang mempertanggungjawabkan mereka untuk mencari kebenaran. Tapi kita pula yang gunakan benda tu untuk mereka. Sedangkan hujah yang kita gunakan untuk diri kita ialah tanggungjawab untuk berdakwah tu. Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. So itu ayat-ayat yang untuk kita. Kita yang kena fikir strategi macam mana nak sampaikan. Macam mana nak jemput. Itu untuk kita. Untuk mereka, Cina kena belajar bahasa Melayu. Dia warga negara Malaysia. Itu tanggungjawab dia. Kita tak menafikan tanggungjawab dia untuk dia sendiri kena pandai-pandai mencari kebenaran. Allah dah bagi YouTube, Allah dah bagi teknologi, Allah dah bagi dia orang duduk dekat negara Muslim dan Allah dah mungkin kebanyakan dalam hidup mereka Allah dah tunjukkan macam-macam peristiwa yang menyebabkan mereka ni sepatutnya by themselves untuk mengenal Islam. Itu untuk tanggungjawab dia, jawab dengan Allah. Bukan kita. Kita tak gunakan benda tu untuk kita bilas kepada mereka lah, untuk kita hentam mereka. Contoh dalam konteks negara. Saya bila berdialog dengan Cina Malaysia, saya akan guna
bahasa Melayu kan. Saya cakap, Cina kena cakap lah bahasa Melayu. Mereka duduk dekat Malaysia ni, kenalah tahu bahasa negara, bahasa kebangsaan. Kenapa saya pula kena cakap bahasa Cina? Itu dalam konteks negara. Tapi dalam konteks dakwah, saya akan menggunakan bahasa yang paling mudah untuk mereka fahami. Kalau dia fasih bahasa Melayu, saya akan dakwah dalam bahasa Melayu. Kalau dia fasih bahasa Inggeris, saya akan dakwah dalam bahasa Inggeris. Tapi kalau dia tak pandai, dia hanya dalam bahasa Cina je lah pintu untuk mengetuk hati dia. 那我就开始讲中文了，我就开始讲中文。你好，我叫夏飞，我要跟你分享伊斯兰是什么意思。伊斯兰呢，它是来自baru kita gunakan bahasa bahasa yang dia fahami ataupun bahasa Jepun. Dalam konteks ni bila kita nak sampaikan Islam dekat Jepun, kita kena guna bahasa Jepun lah. Tak kurang juga orang yang belajar bahasa Malaysia, tapi orang Jepun yang nak belajar bahasa Malaysia, dia nak dia tahu budaya Melayu. Bila dia ambil jalan tu, dia bertemu dengan Islam dalam jalan. Tu Allah akan cakap, itu Allah akan bagi pahala kepada dia lah. Tak dapat pahala itu sebab dia yang mencari. Kita sekarang ni nak pahala untuk kita. So kita lah yang belajar bahasa Jepun, kita lah yang buat strategi-strategi buka puasa apa semua tu untuk memberi peluang untuk kita untuk meraih pahala tadi tu. Pahala untuk berdakwah tadi tu. Pahala untuk menjadi umat yang terbaik. Pahala untuk mengikuti jejak langkah Nabi. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. So katakanlah, kalau kamu mencintaiku, kalau kamu cintai Allah, maka ikutilah aku, jalan Nabi Muhammad tadi, itu jalan dakwah tadi. So itu benda yang kita kena faham. So tadi kadang-kadang bukannya strategi kita bukannya mereka yang susah nak masuk, tapi kita yang tak pernah menjemput. So dakwah tu kita tak pernah bagi betul-betul dakwah kepada mereka. Okey, tu yang Chinese tadi lah. Kisah pasal kenapa Cina Malaysia tak masuk Islam. Boleh tanya, mungkin kat sini pun boleh jawab soalan tu. Kalau saya tanya balik, so berapa dah non-Muslim kat Malaysia ni yang kamu dah jemput, dah sampaikan jemputan? Ikutlah pakai kad ke, pakai kad raya ke, pakai message ke, pakai WhatsApp ke, berapa ramai? So mungkin yang intern semua ni pun, yang nak intern dengan NGO dakwah ni pun tak pernah buat lagi. So pada bacaan saya, mungkin antum semua berlega di level 3. Level 3 untuk permulaan ni. Duk main level 3, level 2, level 3. Bila dah advance sikit level 2. Tapi antum kena tahu kewujudan ataupun dakwah tadi tu ialah tadi yang level 1 tu, itulah sebenar-benarnya dakwah yang disampaikan oleh Nabi. Bila dia berseorangan berdepan dengan masyarakat kaum Quraisy, dia bukannya buat ni, dia ada buat juga. Bila dia diperintahkan untuk dakwah secara terbuka, kan dia ajak yang terdekat dahulu kan, dia buat makan. Lepas tu lepas makan tu dia berdiri dan dia sampaikan. Maksudnya dia makan dan dia terus direct dakwah. Tu dalam konteks dia dah tahulah kaum dia pun dah kenal dia. Jadi kita ni bila kita nak pergi ke tempat orang, kita nak pergi ke Jepun, orang tak kenal kita lagi, kita pun tak kenal lagi budaya orang, maka kita kena memahami wakil kat situ, kita kena memahami bahasa kat situ, dan juga berperingkat kita menstrategikan, dan kita kena juga letakkan tujuan kita tu. Kalau dakwah, maka kita kena letakkan jemputan direct tu sebagai salah satu kemuncak daripada event tu, atau dari kemuncak interaksi kita dengan non-Muslim. Barulah kita boleh cakap, okey, kita dah pun Hanaka, Tomoyo, ini dah dakwah ke belum? Belum lagi. So kita boleh bezakan yang mana yang kita dah sampaikan jemputan, yang mana kita masih lagi merapatkan hubungan. So kita kena itu, dan memang kamu akan sampai satu titik yang kamu terpaksa merisikokan perhubungan tu lah. Maksudnya bila kita dah jemput dia masuk Islam kan, mungkin dia rasa tak selesa, tapi terpaksa lah. Kita kena sampaikan, kita kena jujur, kita sampaikan. Dan kalau dia tak terima, tak apa, kita terus berkawan. Kita punya pintu persahabatan masih terbuka, dan kita akan terus menjemput dia. Sebab itu adalah salah satu tanda kita bersahabat. Sebagai seorang Muslim, tanda kita bersahabat ialah untuk kita nak dapatkan
La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang antara kamu sehingga kamu mencintai pada saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. So antara benda yang kita cintainya untuk diri, untuk sahabat kita ialah Islam. Nak tengok ni apa? Sekejap Ni boleh ada bola je aku nak tengok. 不能，这个是你要看这个，你要看别的，你要看 Rico 啊，看 Rico，看 Rico 还是看 Baby Bus？ Bebas. 还是要看 Baby Bus 中文啊？哪一个？不要按，别按，这里。Okey. Ni 24 dah. Tak masuk. Nak coaching apa ni? Coaching cara fikir ni dulu ni. Coaching cara fikir dulu. So very very important lah. Q&A semalam pun saya bawa grup Soka Gakkai International. So dalam tu ada student Korea, Jepun, Chinese, Indian. Buat MOS tour. So biasanya saya akan buat MOS tour sejam. Lepas tu pergi masuk classroom dan kita buat Q&A. Dalam Q&A tu kita memang akan sampaikan. Kita memang kena cari ruang. Kalau sama dia tahulah kan, kalau Pak Cik Noli dia akan sampaikan asal fikir tu. Tapi sama juga dalam kita setiap kali event, pastikan kita cari ruang untuk sampaikan, untuk memperkenalkan, untuk memastikan event tu daripada level 3 masuk ke level 2 tak jemput orang direct lagi. Ataupun level 1. Dia level 3 dengan level 2 tu dia boleh jadi terus level 1 bila ada jemputan. Contohnya dalam kita buat iftar kan. So ada sebelum buka puasa tu ada mungkin ada setengah jam, 40 minit. Kita pun buatlah satu talk. Tajuk dia Ramadan. What is Ramadan? Kan? So dalam Ramadan tu kita kena sebutlah kenapa kita berpuasa, kerana takwa Allah tu siapa. So kita ambil peluang untuk perkenalkan Allah, perkenalkan Nabi, perkenalkan kenapa kita menerima Allah sebagai Tuhan, kenapa kita menerima Nabi Muhammad tu sebagai Nabi, kenapa kita beriman kepada Al-Quran, dan apa tujuan hidup. Tujuan hidup ni adalah ujian, dan destinasi kita ialah syurga ataupun neraka. Dan kat situ kita boleh hidup. Okay. Kalau siapa-siapa pun nak masuk Islam, senang je. Cara masuk Islam macam ni. So bila kita buat benda tu, dalam kita pastikan benda tu masuk dalam SOP program kita boleh automatik nak kencing. Okey, anak sana nak kencing. So soalan-soalan antum boleh berbincang sama-sama lah. Nak bawa Bincang apa tadi Bojan? Tu betul je. Apa ni? Tadi bincang apa? Siapa kata apa? Kalau ada nak tanya tak silap. Oh, nak tanya. Bincang-bincang lah kalau ada benda nak tanya ke. Atau berkaitan dengan JDC sendiri kita nak tanya kat dia. Kalau katakan ada siapa ada soalan nanti boleh tanyakan dekat apa? Dekat Abang Syafiq. Kalau ada yang intern semua ada soalan ke apa kan? Kau terfikir cara nak berdakwah macam ni macam mana ke apa kan? So Abang Syafiq ni dia duduk kat Jepun, dia duduk dakwah seorang-seorang kan macam. Dulu Abang Syafiq dia cerita. Itulah kalau Macam backpackers. dia pengalaman dia banyak ke. Dia kalau katakan kau ada soalan nak tanya ke apa ke, nanti boleh tanyakan je dekat Abang Syafiq apa yang kau nak tahu. Tapi kita tunggu dulu Abang Syafiq datang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang ke lagi? Ada. Ada, Ya, ada. Ada. Sana dah buka puasa ke? Waktu Jepun Jepun buka puasa kau apa? Sama? Dalam 6 suku. Lebih kurang. Baca sini lah. 6 suku. Suku Malaysia. 5 suku Enam. Malaysia. 5 suku Malaysia. Oh. Jepun. Semalam ada Jepun tanya soalan canggih-canggih tak? Jepun dia yang kritikal lah. Kalau bila kita buat presentation tentang benda yang teknikal kan, contoh hilal, kalender Islam 20 hari, 29 hari. Dalam kalender Islam 29 hari atau 30 hari je. Lepas tu kalau jadi 31 hari macam mana? Dia tanya. Kalau kita dah puasa dah 30 hari. Lepas tu kita pun travel dekat negara yang baru nak masuk 30 hari. Kita berpuasa, kalau kita sampai negara tu tambah lagi 1 hari kita akan berpuasa 31 hari. So kita puasa ke tak puasa? Soalan-soalan macam tu lah. Soalan-soalan biasa lah tu sama senang jawab. Soalan-soalan fiqh biasa. Tapi tu soalan-soalan yang biasa lah kalau kita buat basic engagement dan buat presentation dengan non-Muslim, budak-budak universiti ke apa semua, banyak yang student-student yang suka tanya soalan-soalan macam tu lah. Contohnya yang famous orang awam Melayu dia selalu cerita dalam bulan Islam ni dia utama mu'alaf kan. Anda pernah cerita ni. Mu'alaf Jepun. Dia dah start puasa. Dia pun dah start solat. Lepas tu dia pun dah start baca doa. Doa-doa kan masuk tandas kena doa berlindung. Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, daripada syaitan berantan dan syaitan betina. Lepas tu bila masuk bulan Ramadan dia pun dengar ceramah, ustaz selalu cakap masuk bulan Ramadan ni syaitan-syaitan dikunci. So tanyalah bulan puasa kena baca lagi ke doa masuk tandas? Sebab tandas tu untuk berlindung daripada syaitan, tapi syaitan dah kena lock dah semua. So bulan puasa nak kena baca lagi ke doa tu? Sebab dah lock kan. So tunggu baca lepas bulan puasa lah. Itu bila antum masuk coaching New Muslim Mentoring. So New Muslim Mentoring antara benda yang kita akan belajar ialah cara macam nak deal di soalan ni, soalan innocent tau. Punya macam nakal tapi soalan ni soalan memang innocent. Melayu sendiri pun kalau yang budak-budak cerdik sikit dia orang akan tanya benda-benda ni. Yang tak tanya tu sebab kita memang tak pernah ambil serius pasal agama. Kita macam ikut je. Sebab tu kita tak tanya. Kita itu je. Tu hakikat dia lah. Okey, tadi ada perbincangan ke tadi ataupun semua senyap baca Quran? Ada soalan. Okey. Berkaitan dengan kan mengajak tu kan. So contoh macam saya dekat Muslim Multimedia yang memang tak jumpa secara direct lah. So maksudnya in term of content. So sama ada saya edit artikel, poster ataupun video. So okay ke kalau contohnya in the end of the video buat cara macam jom masuk Islam macam tu, itu dikira okay ke macam mana? Ini dah masuk bahagian strategi lah. So bahagian strategi ni kena sit down dengan tim. Contohnya video-video antum tu memang bahasa Jepun. Memang target group dia, audience dia Jepun. So dekat situ kena tanya Amir, kena tanya feedback, ribet-ribet Japanese. Benda tu okey ke tak okey lah untuk nak letakkan. Dan cara dia sebenarnya benda tu bagian dia tanya Ana kata okey, cuma dia punya wording macam mana dia nak letak wording tu yang lebih ayat yang dia punya, paling contoh, lembut dan sesuai untuk diorang. Pemilihan kanji. Dia kadang-kadang yang paling neutral lah, berminat nak masuk Islam, sila hubungi tu center. Maksudnya itu jadikan dia jadikan stiker untuk setiap video. Dia ada stiker, maksudnya berminat nak masuk Islam ataupun berminat nak masuk Islam, berminat nak syahadah,
sila hubungi ni Facebook ke, Instagram ke. So benda tu letak kat hujung setiap video pun tak ada masalah. Video dan untuk media kan sebenarnya antum kan banyak video-video yang Jepun non muslim buat. Jepun blogger yang cakap pasal Islam, video-video blogger yang buat footage melawat masjid tu semua. Klikkan orang punya video tu, letakkan dekat social media JDC. Supaya yang buat video tu pun kenal JDC. Dan kat situlah untuk mengetahui, ataupun kalau ada orang tim kan yang paling untuk media, ni idea untuk media. Ni untuk media lah pula. Media pun ada buat consultation juga untuk media. Boleh buat video review. Contohnya apa saja pandangan-pandangan non-Muslim Japanese yang diorang cakap dekat YouTube ke apa, kita buat review. Kan diorang cakap sama-sama diorang kan. So kita tengok dan kita review dan kita jawab soalan, kita tolong betulkan salah faham tu. Itu pun Reply boleh lah, jadi macam function reply TikTok macam tu lah kan. dia macam video review kan. Kan banyak non-Muslim dia buat video review tentang video-video Merciful Seven, Throne of Allah, ataupun dia review orang lain punya interview. Kita boleh review kan benda tu. Jadi kita tarik follower orang tu. Contoh yang famous masa TikTok isu Palestin kan. Ada banyak beberapa yang Japanese yang pro Palestin yang buat video tentang Palestin dan sebagainya. So dia ni kita boleh tarik audience dia dan kita boleh perkenalkan audience kita kepada dia. Bila dia lunak kita, oh dia ni promote bahan-bahan aku, tak semestinya aku Islam boleh promote. Aku Muslim pun dia promote. So Muslim support dia punya. So kat situ sebenarnya kita boleh dakwah dia dan juga kita boleh menyampaikan konten ni kepada follower Jepun kita. Obviously lah benda ni kena ada orang yang pandai Jepun lah untuk filter, untuk review dia punya video. Kan ada 2-3 ustaz kan yang boleh Japanese. Cuma ustaz-ustaz antum tu dia jenis minat ke tak buat benda-benda yang tedious ni. Ataupun ustaz tradisional, dia nak baca kitab je. Tarik. Faham. Terima kasih. Faham tu untuk video lah. Anda tak nampak pun lagi video yang Japanese bersifat konten lah. Kebanyakan baca. Nak beli tak boleh. Okane ga nai yo. Otou-san wa bimbo desu. Bimbo. Nak tengok bimbo.違う。Okay, Rafiq. Main. Okay. Lagi soalan lain? Untuk media nanti boleh separate lah. Kalau nak just kita buat brainstorming, anak-anak tolong bagi advice tentang media, konten macam mana. So contohnya kalau perasan kalau kat Malaysia ada Chinese Muslim dah start buat video. Most of the Chinese Muslim, Soya Belacan, Rizwan Ong, Robert Ta, Adam Po, tu semua kita semua satu team. Diorang start buat banyak video-video yang santai dalam bahasa Jepun, dalam bahasa mereka. Contohnya kalau yang orang putih kan dia orang banyak Megan Fox tu. Dengan Jack Attack dia orang baca Quran. Dia orang baca terjemahan Quran je. Tiap-tiap hari dia orang baca, dia orang buat reaction dia orang sendiri. Tak ada ustaz-ustaz kacau. Yang banyaknya kacaunya kat live tu lah. Tak boleh lah dah ambil wuduk ke belum, dah pakai tudung ke belum. Tak boleh tafsir sesuka hati apa semua. So yang tu banyaklah daripada feedback daripada Muslim. Tapi nak menunjukkan organiknya manusia melihat kepada Al-Quran tu, antum tak boleh nak halang. Kalau anak diorang pergi online, diorang baca itu tak boleh dihalang. Cuma bila dia dah masuk Islam, dia akan carilah ustaz, dia akan cari dakwah center dan sebagainya. Kat situlah kita kena pastikan Japan dakwah center tu wujud bila mereka dah sampai ke situ. So JDC tu wujud untuk sebagai reference. So sekarang kalau dah ada ni berapa orang dalam ni partisipan 18, tolak anak 17 orang bawa 10 masuk Islam, 170 orang masuk Islam bulan depan. So 170 nak kena jaga masuk Islam. Setahun lah.
Seseorang berkawan, banyak ni macam mana nak gunakan topik halal untuk dakwah, topik bisnes untuk dakwah, topik demografi, populasi, perkahwinan dalam Islam kepada dakwah. So benda-benda tu banyak sangat lah, memang banyak sangat benda yang boleh dibuat dan tak perlu cipta daripada kosong pun. Semua benda-benda ni kalau antum baru lagi, antum banyak benda tak tahu. Tapi kalau dah connected dengan orang-orang yang berpengalaman, orang dah buat, mungkin dia dah buat dalam bahasa Cina, dia dah buat dalam bahasa Korea, dia dah buat dalam bahasa Inggeris. So tinggal lagi untuk mengolahkan sesuai dengan wakil tempatan. Dia memerlukan orang yang berfikir dalam bahasa Jepun untuk menghasilkan karya dalam bahasa Jepun. Okay. Orang ramai ni. Tapi tak tahu sebab yang buka video pun tak ramai. So, memandangkan, melihatkan kepada trend pembelajaran di universiti, biasanya 80% student tidak memberi perhatian dalam kelas. Don't just fly, so you automatically lose the chances you don't take. Okay, kita empat dah ni, yang dekat asal dah. Macam mana? MC, ada apa-apa soalan hadirin hadirat yang dirahmati Allah semua? Akhir daripada saudara Azim Malik kot, Abang Syafiq. Azim. Azim. Boleh Azim? Boleh. Saya ada satu soalan. Macam mana kalau kita yang dah ada non-Muslim friend, macam mana kita nak mulakan perbualan kita tu untuk mengajak dia masuk Islam? So dia dah buat level 1 dengan level 3 dengan dia dah buat dah? Dia dah kawan ni? Sekarang dah ada kawan. So dah dalam tempoh persahabatan tu, dah makan sekali ke, dah pergi masjid sekali ke, ataupun kat mana? Tak ada jumpa kawan tu mungkin dalam event saja. Tapi tak pernah buat lagi lah. Tak pernah buat lagi yang level 3 atau level 2 tu. Sekejap saya jawab panggilan. Assalamualaikum. Okay. Azim? Apa tadi soalan dia? Untuk kita yang dah ada kawan yang non-Muslim. Yang kawan tadi, yang dah Muslim, non-Muslim kan, yang dah ada kawan non-Muslim. Betul. So kebiasaannya cara kita nak mula ialah createkan situasi yang mana kita boleh bercakap tentang Islam. Dan dalam Islam yang paling mudahnya ialah
bila kita bawa sama ada kita bawa program-program umum lah, program buka puasa, program hari raya, program, dia tak semesti program lah, kalau one on one pun, kalau kita dekat Malaysia, dekat mana ni? Saya tak faham. Dia kena tengok konteks jugalah. Dekat Japan ke dekat ni. Anyhow, dia punya step dia lah ialah create an opportunity. So opportunity tu boleh datang di meja makan. Kalau tak pernah cakap pasal halal. So kita boleh start pada halal. Kita boleh isu semasa pasal Palestine. Kita boleh daripada Palestine tu kita boleh sampai ke topik kenapa kita percaya pada Allah. Kenapa Muslim boleh kat Palestine tu, apa yang mereka imani sampai diorang masih tidak putus asa walaupun telah dibantai. Itu dari sudut isu semasa. Dari segi makanan, kenapa kita tak boleh makan babi? Kau tahu tak? You boleh start benda tu ataupun you instigate dia start. Dia yang tanya apa-apa soalan tentang Islam, kita cara jawab kita tu boleh twist sampai kita boleh buka topik tentang Islam. Lagi satu ialah buka puasa, makan, halal haram, sebab Muslim ni dia cara hidup kan. Jadi, semua benda yang dia tanya pasal kehidupan kita ataupun budaya kita ataupun culture kita, semua tu kita boleh bawa kepada topik mengenai Allah. Melainkan hubungan korang ni memang makan je, tak bercakap langsung. Boleh faham tak? Azim tak pernah lagi belajar pasal asara fikir ataupun goret kan? Oh, tak pernah. So nanti yang tu ada step, yang tu kita boleh expand kan. Specifically apa nak cakap bila topik tu datang. Tapi apa yang saya share tadi ialah anda kena adakan satu situasi untuk topik tu keluar. So bila kata kawan tu, anda tak tahulah bila anda sebut kawan tu apa, sejauh mana persahabatan tu, level persahabatan tu, datang ke rumah ke ataupun kenal saja pun dah guna kawan tu. Untuk orang Jepun bila guna kawan tu dia punya level tinggi sikit. Dia ada shiriai ni kenal kan. Tomodachi kan, dia ada nakama. Kalau kawan dari online pun sama juga, boleh juga. Dia sebenarnya dia macam ni, there is no demand, you cannot supply. So kalau kawan tu you bagi bola, dia sambut, you boleh dakwah lah. Kalau tidak jadi one sided, dakwah ni tetap boleh buat. Cuma you nak dakwah yang obviously bila you dakwah tu harap-harap ni you nak respon yang positif ataupun nak at least nak respon lah. Kalau tidak ajak sajalah, lepas tu dia stop krik-krik. So untuk mengelakkan dakwah kita jadi krik-krik saja, short ni, so kita kena bina hubungan dan kita nak kena create dia punya minat lah. So saya dekat Aira, saya antara yang start buat dakwah online chat. Masa mula-mula pandemik dulu, kita buat online chat dakwah tu. Kita ada bagi training dan kita bagi assignment, dan memang tiap-tiap hari ada orang masuk ke dalam website, dalam Facebook kita, dan kita jawab, kita terus direct dakwah. Sebab dia masuk tu memang nak tahu tentang Islam. Tapi kalau kawan tu, bila kamu berkawan online tu, kawan tu apa paksi persahabatan? Adakah language exchange? Adakah budaya? Adakah minat? Adakah hobi? So kenal pasti paksi tu, dan daripada situlah commonality tu yang menyebabkan dia nak tahu tentang kamu lebih. Faham tak? So online ataupun offline dia tak ada kena-mengena. Sebenarnya dia dua-dua pun boleh. Nak kata susah tak susah tu lebih kata buat dulu. Saya tak boleh cakap susah ke senang sebab madu antum yang lebih kenal. Cuma saya nak motivasi, nak bagi tadi mindset. Kita kena buat benda ni. Kita kena try. Dan cara yang lebih lunak ialah buat topik-topik yang mana kita boleh bawa kepada dia tanya kita soalan tentang Islam. Contoh kahwin ke, fashion tudung ke, produk halal ke, ataupun contoh-contoh dia tu daripada you kenal online, dia tu daripada mana? Daripada Germany. Dia daripada Osaka. Lepas tu kenal dia dah selesa lah. Kenal tu maksudnya dah kawan tu dah selesa dengan satu sama lain lah. Dia pun kalau saya pergi kat tempat awak ada makanan halal ke? Makanan halal tu apa? Kat situ kita pun terang.
contohnya. Ataupun untuk contohnya, you tengah setting kan, you chatting. Saya nak kena siapkan makanan berbuka. Saya tak makan lagi, daripada pagi lagi tak makan. Oh, kenapa? Oh, sebab sekarang Ramadan. You tahu tak pasal Ramadan? Itu cara you tanam tanam soalan. Itu cara you cuba buka topik tu dengan kawan online ataupun offline. Dua-dua pun boleh pakai. Kalau dia berminat dengan anda, maka dia akan nak tahu tentang anda. Kalau you tak menarik, you sendiri tu tak menarik bagi dia, dia pun dengar gitu-gitulah. Cumanya kita dah lepaskanlah tanggungjawab kita. Kita dah cubalah untuk sampaikan dakwah tu. Attempt tu telah dibuatlah, dan Allah, insya-Allah, Allah akan bagi balasan. Dan kita ingat satu lagi mindset bila kita berdakwah, kita kena faham innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya kamu tidak memberi hidayat kepada siapa yang kamu cintai, tapi kamilah yang memberi hidayat kepada siapa yang kami kehendaki. Fazakir innama anta muzakkir. Sungguh memberilah peringatan, sungguhnya kamu ni orang yang memberi peringatan. Laisa alaihi musaitir. Dan kamu ni tidak akan dipersoalkan tentang apa yang mereka ditanggungjawabkan. So kita tidak akan jawab soalan untuk mereka lah. Kita tak perlu jawab sama ada dia terima ataupun respon dia tu kita tak boleh kontrol. Yang kita boleh kontrol ialah cara kita berkomunikasi. So you can only control yourself on how you react. You can only control how you behave and how you react and how you phrase yourself. But you cannot control how people react to you. Itulah, itu dia punya general answer. Okay. Okay semua. Okay, terima kasih. Okay, Habib. Ya, soalan Moon tadi, ya, pembahagian level 1, level 2, level 3 tadi tu daripada AIRA lah. Daripada kami, internal organisation. Semua pendakwah-pendakwah sebelum masa AIRA, kita memang membahagikan. Kita memang mengenal pasti sebab bila kita ni NGO dakwah, kita menggunakan dana awam. Dana awam ni kebanyakannya daripada zakat, daripada sedekah, daripada orang-orang yang menyumbang melalui duit kan. Jadi bila kita mendakwa, kita ni buat dakwah, kita kena pastikan kita punya kerja tu bukan level 3. Kalau tidak, you NGO dakwah, lepas tu you buat program makan. Dakwah tak buat sebab apa? Takut jaga hubungan semua. Tapi sebenarnya tak berdakwah, you banyak buat program makan je. So macam mana you nak justify duit tu diberi kepada kamu? So jadi kami di AIRA, dia memang kenal pasti kita hanya boleh gunakan bajet umum, duit umum untuk program level 1 saja. Maksudnya program-program tu membawa kepada level 1 secara direct, secara langsung. Kalau tak langsung pun dia tak jauh sangat, dia tak sipi sangat. Contohnya ajak pergi jalan-jalan, pergi tengok King Kiyome Zutera. Pergi jalan-jalan saja nak berkawan je. Itu you punya attempt untuk berkawan je. So itu you kena guna bajet lain lah. Kita tak pakai bajet dakwah lah. You pakai bajet something else. Tapi kalau program tu ada memang buka puasa, tapi di hujung tu ada penyampaian tentang Islam setengah jam. Okay, you dah nampak benda tu ada level 1 kat situ. Okay. Allahu a'lam. Allah Ta'ala a'lam. Okay, moderator. Kembali kepada moderator, pengerusi majlis. Okay. Minta maaf sebab bateri saya benar nak habis. Ngecas tak lagi. Okey, jadi alhamdulillah kita pun dah selesai untuk coaching dakwah pada petang ni, dan terima kasih banyak-banyak kepada Abang Syafiq untuk penyampaian ataupun pengisian yang telah diberikan kepada kita semua. Jadi semoga apa yang kita dengar tadi dapat kita amalkan, dan sepanjang kita nak buat kerja dakwah ni ataupun bila mana kita turun ke lapangan dakwah, kita boleh ingat ataupun kita boleh aplikasikan apa yang kita dapat pada petang ini, yang mana Abang Syafiq dah banyak ajar kita berkenaan dengan dari sudut media, dari sudut level-level untuk berdakwah apa semua tu kan. Jadi kita dah ada input yang kita dah dapat petang ni, jadi insyaAllah kita boleh aplikasikan dan bila mana kita berdakwah. Dan jadi insyaAllah lah setakat ini saja untuk sesi coaching pada petang ini. InsyaAllah jika tidak ada apa-apa persoalan ataupun apa-apa penambahan daripada lain-lain, kita boleh menutup majlis. Ada apa-apa penambahan ke daripada yang lain?
next lah kot. Next event, bila nak buat next event. Kalau untuk dakwah training, so dia tak panggil coaching lah. So yang tu kita boleh arrange. Kalau semua kat dalam ni memang tak pernah buat dakwah training, so kena organize online, ataupun kalau ada kat Malaysia boleh datang, anda boleh buat beberapa jam, kita buat dakwah training di masjid secara berdepan ataupun online. Kita boleh buat yang tu lah, tapi tu bukan coaching lah. Kalau coaching ni dia lebih kepada personalized. Tapi kalau semuanya kosong, kita boleh buat satu dakwah. Zahid boleh tolong arrange, kita buat satu online dakwah course lah. Dan sepanjang bulan Ramadan ni, 10 malam takhir, saya galakkan semua orang, terutamanya lelaki, untuk beriktikaf di masjid. Kena antara salah satu nak berjinak dengan dakwah ni ialah kena rapatkan hubungan dengan Allah. Jadi cara dia ialah untuk bangun malam, untuk melazimi masjid. Dia dekat situ cara dia. Dan untuk pendakwah yang tak kahwin ni pun, kalau tak ada uzur syar'i, hadirilah masjid. Buat usrah kat masjid, buat halaqah kat masjid Quran. Kat situ untuk dapat persediaan untuk kekuatan untuk berdakwah kat situ. Itu rohani lah. So saya sentiasa pesan jangan lupakan kerohanian tu. Nanti plan lah. Besok hari Jumaat, Sabtu, setiap weekend bulan puasa ni, ada je yang Hidayah Center Foundation dia anjurkan berbuka iftar perpaduan, berbuka bersama non-Muslim. Jadi kalau antum-antum yang duduk di kawasan-kawasan yang ada buat program tu, daftar jadi volunteer dan tengok macam mana kita berinteraksi dengan non-Muslim. Saya hari Sabtu ni saya dijemput untuk jadi speaker untuk iftar di Masjid Bulat Putrajaya, Petaling Jaya. Masjid Bulat nama dia, Masjid Seksyen 14 Petaling Jaya. Saya akan handle session Q&A dan juga briefing tentang Islam lah. Siapa yang ada boleh datang ke masjid tu dan buka puasa kat situ, dan boleh turut serta lah, nak tengok dakwah in action lah. Dakwah in action, macam mana benda tu berlangsung. Allahu a'lam. Okey, baik. Terima kasih kepada Abang Syafiq atas maklumat ataupun information yang diberikan tadi. InsyaAllah kita akan review balik mana-mana yang boleh diusahakan. Dan jadi insyaAllah setakat itu saja untuk penyempatan kita pada petang ini.